Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan Allah, junjungan mulia, kekasih Allah, kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini dalam tempoh setengah jam kita nak membaca mana yang kita sempat dan mampu daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Jami' Tirmizi ataupun dikenali juga dengan nama Sunan At-Tirmizi, dan nama penuhnya adalah Kitab Al-Jami' Al-Mukhtasar Minas Sunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatus sahih wal ma'lul wa ma alaihi al-amal, yang mana lebih dikenali dengan Kitab Jami' Tirmizi, yang mana kita telah tiba pada muka surat yang ke-232. Pada muka surat yang ke-232, Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang kelebihan orang yang menunggu solat. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka Imam Tirmizi rahimahullah pada bab yang ke-129 masih lagi berkenaan tentang perbincangan solat. Kata Imam Tirmizi, babu ma jaa fil qu'udi fil masjid. Bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan duduk di dalam masjid. Wantizari salah, dan menunggu solat. Minal fadli, daripada kelebihan yang ada. Maka apakah kelebihan pada waktu itu menunggu solat? Maka riwayat yang dibawa adalah riwayat yang ke-338. Kata Imam Tirmizi, sanadnya saya baca tanpa terjemahan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu, berterusan, ahadukum, salah seorang daripada kamu, fi salatin, di dalam salat, madama, selagi mana, yantazirha, dia menunggu salat. Sabda Nabi, selagi mana seseorang itu menunggu salat, maka dia berada dalam keadaan salat. Apakah maksud berada dalam keadaan salat? Lihat kepada qawata baris yang pertama. Qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi, maksud daripada sabdaan Nabi orang yang tunggu solat berada dalam keadaan solat, ai annahu yajri lahu ajrul musalli, dia akan mengalir untuknya pahala seolah-olah sedang solat. Bukan bererti dia dalam solat, tetapi dia mendapat pahala solat hanya kerana perbuatan dia menunggu solat. Sebab itu tahniah kepada orang yang tunggu solat isyak selepas daripada menunaikan solat maghrib. Dia tunggu isyak, maka waktu dia duduk dalam masjid di antara maghrib dan isyak, maka pada waktu itu dia mendapat pahala. Sabda Nabi, bukan sekadar mendapat pahala, wala tazalu, dan berterusan, al malaikatu, malaikat, tusalli, mendoakan rahmat,
ala ahadikum, ke atas setiap salah seorang daripada kamu, madama fil masjid, selagi mana dia berada dalam masjid. Maka dia menunggu solat berada dalam masjid, maka malaikat akan mendoakan rahmat untuk dia. Sebab itu kalaulah nak tunggu solat, jangan tunggu pada waktu itu dekat kedai kopi, dekat restoran, walaupun bersebelah dengan masjid, walaupun dalam pada waktu itu kawasan masjid. Tunggulah di dalam masjid, kerana dalam hadis ini, orang yang tunggu solat dalam masjid, malaikat akan mendoakannya. Apakah doa malaikat? Sabda Nabi, Allahumma ghafirlah, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam yuhdith, selagi mana pada waktu itu dia tidak melakukan hadas. Maka ada perawi bertanya, faqala rajulun min Hadramaut, dalam riwayat ini ada seorang daripada Hadramaut, Yaman, bertanya kepada Abu Hurairah, wamal hadas, apakah yang dimaksudkan dengan hadas wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fusa au durat kentut. Bila batal dia wuduk, maka terputuslah doa malaikat. Bila batal dia wuduk, maka pada waktu itu tidaklah lagi mendapat doa malaikat. Maka perawi ragu-ragu dengan perkataan fusa ataupun durat. Apakah beza kedua-dua ni? Maksudnya kentut, buang angin, batal wuduk. Maka apakah beza di antara fusa dan durat? Lihat kepada Sahara baris yang pertama. Maka kalaulah sesuatu buang angin, kentut tersebut tanpa bunyi, maka sebenarnya orang Arab panggil fusa, fa sin alif za. Kalaulah ada bunyi, maka pada waktu itu yang dipanggil durat. Apapun maksudnya, kalaulah batal wuduk dia, maka terputuslah doa para malaikat untuk dia. Jumpa tak fusa dengan durat punya terjemahan tu? Okey, gariskan. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam tajuk ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada para sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Abu Sa'id, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah yang kita baca adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-130 menerangkan tentang Nabi pernah solat di atas khumrah. Ada dua perkataan yang kita nampak. Satu khumrah, satu hasir. Riwayat 130 humrah, riwayat 131, bab 131 hasir. Apakah bezanya? Kita akan terangkan nanti. Saya minta maaf, saya minum sedikit. Okey, maka Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Majaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan tentang solat di atas khumrah. Ada yang mengatakan khumrah maksudnya sejadah kecil. Ada yang mengatakan pada waktu itu khumrah adalah anyaman yang bukan tikar, yang mana anyamannya, benangnya, ikatannya bukan sepenuhnya daripada kurma. Orang dulu guna kurma. Kalaulah hasir, ada yang mengatakan ianya adalah tikar yang besar, dan ianya adalah anyaman yang sepenuhnya daripada kurma. Itu adalah dua perbezaan pendapat. Riwayat yang ke-339 berkenaan tentang menggunakan sejadah kecil ataupun tikar kecil untuk solat. Wa bihi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harb an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli, pernah solat alal khumrah, di atas khumrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat di atas khumrah. Okey. Maka lihat kepada baris yang kedua, qawata. Qala al-Iraqi, berkata Iraqi, telah ada perbezaan pendapat tentang apakah itu khumrah. Maka berkata Abu Ubaid, sajadatun, ianya adalah sejadah kecil, min sa'fin nahal, yang diperbuat daripada pohon kurma, namun ianya kecil, ala qadri ma yusjadu alaihi al-musalli, ianya kadar untuk meletakkan muka waktu sujud. Itu je. Maka daripada sini kita nampak ianya pada waktu itu adalah sejadah kecil. Khumrah, sejadah kecil. Hasir pula sejadah besar. Sebab itu kita lihat di sini. Fa in azuma, jumpa tak baris yang sama? Fa in azuma, kalaulah tikar tersebut besar,
bihaitsu yakfi li sajadih, di mana ianya cukup untuk ruang badan keseluruhan dia, sama ada untuk solat ataupun berbaring, maka orang Arab panggilnya hasir. Sejadah kecil, bahasa Arab sebut humrah, tika kecil. Kalaulah tika dan sejadah besar, orang Arab panggil hasir. Maka jom kita lihat riwayat kata Imam Tirmizi, dan di dalam tajuk ini iaitu berkenaan tentang humrah, ada riwayat yang lebih kurang sama daripada para sahabat seperti Ummu Habibah, Abdullah bin Umar, Ummu Salamah, Aisyah, Maimunah, Ummu Kulthum binti Abi Salamah ibni Abdul Asad radhiyallahu taala anhum. Walam tasma' minan Nabi, namun Ummu Kulthum binti Abi Salamah tidak mendengar terus riwayatnya daripada Nabi SAW. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis yang hasan sahih, dan inilah pandangan sebahagian ahli ilmu. Berkata Ahmad dan Ishaq, qad thabata, telah sabit daripada Nabi SAW yang baginda pernah menunaikan solat di atas khumrah, di atas sejadah kecil. Berkata Imam Tirmizi, wal khumrah, dan khumrah itu adalah hasirun, sejadah ataupun tika, saghirun yang kecil, cukup untuk wajah. Maka zaman kita ada tika kecil, sejadah kecil digunakan untuk solat. Maka Nabi SAW pernah menggunakan sejadah dan tika kecil untuk solat. Bab yang ke-131 kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan as-salati 'alal hasir, solat di atas tika besar. Al-hasir bermaksud tika besar. Riwayat yang ke-340. Wa bi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Isa bin Yunus an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhum, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat, telah menunaikan salat, ala hasirin, di atas hasir. Apakah maksud hasir? Iaitu tika yang besar. Lihat kepada Arafah 4 baris daripada bawah. Jumpa ke? Arafah 4 baris daripada bawah. Ini antara pandangan yang lain tentang apakah beza khumrah dan juga hasir. Maka disebutkan di sini, wa'lam, dan ketahuilah sesungguhnya perbezaan di antara lafaz khumrah dan lafaz hasir daripada sudut bahasa adalah, fa innal khumrah, maka khumrah adalah ma yakunu sadahu. Apakah maksud sada? Sada adalah anyaman pada waktu, kan kalau kita anyam sesuatu, orang dululah bila dia anyam sesuatu, ada anyaman yang pada waktu itu melebar, anyaman, dan ada anyaman yang pada waktu itu memanjang. Maka contoh, kita letak sesuatu yang lebar dan pada waktu itu benangnya memanjang. Maka benda yang melebar daripada kanan ke kiri, anyaman daripada kanan ke kiri, maka itu orang Arab panggil luhmah. Kejap lagi kita baca. Adapun pada waktu itu benang ataupun benda yang dimasukkan memanjang, orang Arab panggil sada. Maka ringkasannya adalah, khumrah ini dia bukan sepenuhnya daripada pohon kurma, daripada ranting-ranting kurma. Hanya dia punya sada, dia punya benang memanjang dia pada waktu itu daripada kurma. Sebab itu disebut di sini, ma yakunu sadahu faqat min khusin nakhal. Hanya dia punya pada waktu itu anyaman memanjang, benangnya sahaja yang diperbuat daripada daun kurma. Khus maksudnya daun. Pada waktu itu bahagian pohon kurma. Sementara hasir pula, kata para ulama, ma yakunu sadahu wa luhmatuhu, yang mana semuanya pada waktu itu diperbuat daripada daun kurma, sepenuhnya 100% daripada daun kurma. Maka ini adalah hasir dan juga khumrah, perbezaan daripada sudut bahan yang digunakan untuk membuatnya. Maka Nabi pernah solat di atas hasir, dan ada pandangan mengatakan hasir besar, khumrah kecil. Itu kita dah baca dah tadi.
Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Anas Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, dan hadis Abu Sa'id yang kita baru baca tadi adalah hadis yang hasan, dan amalan di atas hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu maka mereka mengamalkan. Maksudnya boleh solat di atas hasir, tika yang besar, boleh solat di atas khumrah, tika yang kecil. Illa, kecuali anna qauman, ada sekelompok ulama daripada kalangan ahli ilmu, ikhtaru, mereka memilih bahawa solat yang lebih baik adalah solat di atas tanah istihbaban, dan mereka menganggap itu istihbab dan sunat. Maksudnya solat tanpa lapik, solat terus di atas tanah, maka itu juga ada pandangan yang lain. Muka surat yang baru, muka surat yang ke-234, maka berkenaan tentang kapet. Ini lagi besar. Khumrah kecil, hasir besar sedikit. Adapun al-bust, perbaidani ataupun kapet ataupun hamparan, ianya lebih besar. Maka Nabi SAW pun pernah solat di atas hamparan dan perbaidani ataupun kapet bahasa kita. Bab yang ke-132, bab ma jaa fi salati 'alal busti, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang solat di atas kapet, permaidani dan juga hamparan. Wa bi ilayhi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi'un an Syu'bah an Abi Tayyah ad-Dubai qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhalituna, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul rapat dengan keluarga kami. Anas bin Malik ini pembantu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat rapat dengan keluarga Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, sangat-sangat rapat dengan kami, hatta kana yaqul, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu itu bergurau, li akhil li saghir, kepada adikku yang pada waktu itu sedang bersedih. Dia sedih sebab pada waktu itu burung dia mati. Maka Nabi bersabda kepada adik Anas bin Malik, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nughair, maka apakah yang sedang dilakukan oleh Nughair? Nughair pada waktu itu adalah burung yang kecil. Maka budak ini adik kepada Anas bin Malik, dia ada burung yang kecil, burung dia mati. Maka sebenarnya Nabi SAW cuba untuk menceriakan dia. Maka daripada hadis ini sebenarnya ada banyak pengajaran. Antara pengajaran yang kita boleh dapat, lihat kepada Sahara, baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Jumpa ke? Maka di sini antara hukum yang keluar adalah memburu di Madinah adalah boleh. Memburu binatang buruan di Madinah adalah boleh. Walaupun Madinah itu dikenali juga sebagai tanah haram, tapi tanah haram Madinah, kata para ulama, tidak sama dengan tanah haram Mekah. Maka memburu binatang buruan di Madinah boleh, dekat Mekah langsung tak boleh. Antara pengajaran yang kita dapat, boleh untuk kanak-kanak bermain dengan burung dengan syarat tidak menyiksanya. Walaupun pada waktu itu dia pegang, dia tak benarkan terbang, maka boleh dengan syarat tidak menyiksakan burung tersebut. Qala, berkata Imam Tirmizi, qala, berkata Anas bin Malik, wa nudiha bisatun lana, dan kami telah merenjiskan air ke atas permaidani ataupun kapet kami dalam kurungan yang buruk dan lama. Kami basahkan dia untuk bersihkan dia. Fasalla alaihi, maka Nabi SAW telah solat di atas permaidani dan kapet tersebut. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam tajuk ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada sahabat yang lain, seperti daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas bin Malik adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal di atas perkara ini di sisi majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Mereka berpandangan, lam yarau, mereka berpandangan tidak mengapa untuk solat di atas permaidani dan hamparan. At-tunfusah pun sama. At-tunfusah dan juga al-bisat maknanya lebih kurang sama. Permaidani besar, hamparan besar, kapet besar. Wabihi, dan inilah pandangan Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway, dan ada perawi namanya Abu Tayyah. Maka kata Imam Tirmizi, nama beliau adalah Yazid bin Harun. Bab yang ke-133 berkenaan tentang solat di dalam kebun. Solat di dalam kebun. Babu ma jaa fi salati fil hitan. Bab pada hadis dan riwayat berkenaan tentang solat
di dalam kebun. Atiyah sini. Sini Atiyah. Atiyah sini. Adakah boleh solat di dalam kebun? Jawapannya adalah boleh. Bab riwayat yang ke-342. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Hasan bin Abi Ja'far an Abi Zubair an Abi Tufail an Muadz bin Jabal. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbu salah, adalah menyukai untuk solat fil haitan, di dalam kebun. Nabi suka untuk solat di dalam kebun. Maka berkata perawi yang bernama Abu Daud, ambil dia sebab ni. Sini bawa dia sini. Berkata Abu Daud perawi, apakah yang dimaksudkan dengan haitan? Maka yang dimaksudkan dengan haitan adalah al-basatin, kebun-kebun dan taman-taman. Lalu boleh solat dalam taman, duk solat dalam kebun adalah boleh. Maka lihat kepada qawata. Maka apakah beza al-basatin dan haitan? Lihat kepada qawata baris yang ketiga. Berkata sahibun nihayah, penulis kitab An-Nihayah, maka al-haid adalah al-bustanu minan nakhli idza kana alaihi haid. Mana-mana kebun kurma yang ada dinding, ada dinding, maka ianya dipanggil haitan. Manakala kebun yang tidak ada dinding, maka dipanggil sebagai bustan. Maka di sini kata Al-Iraqi, maka disunnah, maka istihbabuhu, sukanya Nabi SAW solat di dalam kebun ada beberapa kemungkinan. Yahtamilu ma'ani, jumpa tak? Gariskan tu juga. Apakah antara kemungkinan kenapa perawi sebut Nabi suka solat dalam kebun? Yang pertama, kemungkinan dia pada waktu itu kerana terasing daripada manusia, tak ramai orang, maka sunyi, senyap, boleh khusyuk. Maka itu makna yang pertama. Kenapa Nabi suka solat dalam kebun? Yang kedua, disebutkan kerana pada waktu itu inginkan keberkatan pada buah-buahan yang ada dalam kebun. Maka itu pandangan yang kedua. Yang ketiga, kerana pada waktu itu nak memuliakan tuan rumah. Maka sebab itu Nabi SAW solat di situ. Kerana tuan rumah jemput, maka Nabi pun solat di dalam kebun. Yang keempat, kerana pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila berada di mana-mana tempat, Nabi SAW bila waktu datang ataupun nak balik, maka Nabi SAW suka untuk solat di tempat tersebut. Yang kelima, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka 4 dia cukup. Maka ini antara sebab, kata para ulama, kenapa perawi gambarkan Nabi suka solat di dalam kebun. Bukanlah bererti Nabi dah lebih suka berbanding solat di masjid. Kerana masjid itu sentiasa lebih afdal dan lebih disukai oleh Nabi SAW. Berkata Imam Tirmizi, hadis Muaz bin Jabal adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Hasan bin Abi Ja'far. Siapakah Hasan bin Abi Ja'far? Maka kata Imam Tirmizi, Hasan bin Abi Ja'far telah didaifkan oleh Yahya bin Sa'id bin Al-Qattan dan juga yang lain-lain. Kenapa Hasan bin Abi Ja'far ini daif? Baca qawata baris yang tadi. Kenapa daif? Jumpa ke jumpa? Gariskan tu. Maka kata para ulama, daifnya pada waktu itu Hasan bin Abi Ja'far kerana lemahnya ingatan dia, bukan kerana dia berdusta. Min jihati hifzi, ingatan dia lemah, maka sebab itu riwayatnya menjadi daif. Kata Imam Tirmizi, wa Abu Zubair, ada perawi namanya Abu Zubair, maka nama penuhnya adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Sementara Abu Tufail, perawi yang lain, namanya adalah Amir bin Wasilah radhiyallahu taala anhum. Bab yang ke-134 berkenaan tentang sutrah. Maka kalaulah kita solat, sunnah untuk kita letak sutrah. Sutrah ni bahasa mudahnya adalah penghadang. Letakkan penghadang ketika mana nak solat. Lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga. Arafah baris yang ketiga. Jumpa ke? Okey. Maka kata para ulama, maka mazhab Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i, sutratul imam, penghadang yang diletakkan di depan imam, mencukupi untuk makmum. Kalau solat jemaah, tak payahlah setiap makmum letak penghadang. Imam punya penghadang mencukupi untuk makmum. Maka itu adalah permasalahan yang pertama. Dan Imam Malik berbeza pendapat.
Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada baris yang seterusnya. Wa man shalla, dan orang yang solat terutamanya di tanah lapang, tempat ada laluan orang yang solat di tanah lapang. Maka pada waktu itu kata para ulama, bawa di sini Aliyah, yang bagi lahu sutrah, maka digalakkan untuk ada sutrah. Lagi-lagi bila berada dekat tanah lapang, tempat yang terbuka, sedapnya makan buah, maka digalakkan untuk ada penghadang. Sebab nanti orang nak lalu lalang dan sebagainya. Walam yakun ahadun bil wujubi, dan tak ada ulama yang kata sutrah penghadang itu adalah wajib. Tak ada yang kata ianya wajib, tetapi ini adalah sunnah. Maka baris yang akhir sekali, qadrus sutrah, berapakah kadar yang sesuai untuk ada penghadang? Maka kata para ulama fiqh kebanyakannya, kadarnya pada waktu itu yang terbaik adalah ketinggiannya 1 hasta, qadruz zira', dan kemudian kadar lebarnya adalah selebar pada waktu itu jari, selebar jari. Maka itu adalah kadar dia. Maka diletakkan di depan dan kemudian solat di situ, maka orang boleh lalu di hadapan orang yang solat. Jom kita lihat riwayat yang ke-343. Minum air. Bismillah. Dah. Jatuh. Oh, banyak sangat, sorry. Bab yang ke-134, bab berkenaan tentang penghadang untuk orang yang sedang solat. Okey, pergi kat kakak. Riwayat 343. Mana Umi? Wabi ilaihi qala hadatsana Qutaibah wa Hannadun qala hadatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harbin an Musa bin Talhah an abihi qala, daripada Talhah radhiyallahu taala beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wada'a ahadukum baina yadayhi, apabila salah seorang daripada kamu meletakkan di hadapannya misla seumpama mukhirah, kayu belakang, ar-rahal, bahagian pelana unta. Orang dulu pelana dia ada kayu, yang mana satu tempat dia sandar dan kemudian satu tempat dia pegang. Maka dia ada 2 kayu. Maka mukhirah adalah kayu bahagian belakang pelana unta. Maka kalaulah dia boleh letak seumpama itu di depannya waktu solat, falyusalli, maka solatlah dia, wala yubali, dan dia tidak perlu risau siapa yang melintasi di hadapan kayu tersebut sewaktu solat. Maka tak ada masalah kalau ada sutrah, ada penghadang untuk orang lalu di hadapan orang yang solat. Dan di dalam bab ini kata Imam Tirmizi ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Abu Hurairah, Sahal bin Abi Hathmah, Abdullah bin Umar, Sabrah bin Ma'bad, Abu Juhaifah dan Aisyah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Talha bin Ubaidillah adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal di atas hadis ini adalah pandangan para ahli ilmu. Mereka berkata sutratul imam, penghadang solat untuk imam, sutratul liman khalfah, adalah dikira sebagai penghadang untuk makmum yang di belakangnya juga. Bab yang ke-135 berkenaan tentang makruh untuk melalui di hadapan orang yang solat. Ketika mana? Dalam kurungan, ketika mana tidak ada sutrah. Dalam mazhab Syafi'i, maka dalam perbincangan fiqh, maka sutrah pada waktu itu ada pelbagai tahap. Kalau kita baca dalam kitab Bushral Karim dan juga kitab fiqh yang lain, maka dalam mazhab Syafi'i, maka sutrah penghadang pada waktu itu boleh ada pelbagai tahap. Bahkan ada sebahagian pada waktu itu garisan saf pun boleh dikira sebagai sutrah. Maka ianya adalah perbincangan yang para sahabat boleh rujuk dan tanya kepada guru-guru fiqh. Maka di sini disebut bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan makruh melintasi di hadapan orang yang sedang solat dalam kurungan apabila tidak ada sutrah, tidak ada penghadang. Bab yang riwayat yang ke-344. Wabi ilahi qala hadatsana al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik bin Anas an Abi Nadri an Busr bin Sa'id an Zaid bin Khalid al-Juhani. Maka sesungguhnya Zaid bin Khalid al-Juhani arsala, telah menghantar. Siapakah yang telah dihantar? Busr bin Sa'id. Lihat kepada Qawata al-Mursal, orang yang kena hantar. Siapa yang kena hantar? Busr, perawi hadis tadi. Maka Busr bin Sa'id dihantar. Siapa yang menghantar? Zaid bin Khalid al-Juhani. Dihantar kepada siapa? Dihantar kepada Abu Jaham.
Maka beliau telah dihantar kepada Abu Jaham. Okey. Lalu siapakah Abu Jaham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baris yang keempat. Jumpa tak? Baris yang keempat Qawata. Jumpa tak Abu Jaham? Siapa Abu Jaham sahabat ni? Gariskan. Abu Jaham nama penuhnya adalah Abu Jaham bin Harith bin Sammah. Dan nama asalnya adalah Abdullah bin Harith bin Sammah ataupun dikenali dengan gelaran Abu Jaham. Beliau adalah anak saudara sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu punya anak saudara. Maka telah dihantar Busr bin Sa'id untuk berjumpa dengan sahabat Nabi Abu Jaham radhiyallahu anhu. Yas'aluhu, Busr diminta untuk bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Madza sami'a?" Apa yang engkau telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang orang yang lalu di hadapan orang yang sedang solat dalam kurungan ketika mana tidak ada penghadang. Maka berkata Abu Juhaim radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru," kalaulah orang yang melintas mengetahui, orang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat mengetahui, "Madza alaihi," apakah dosa yang bakal dia dapat bila melintas di hadapan orang yang solat, "lakana," maka pasti dia akan berdiri selama 40, lebih baik daripada dia melintas. Maka berkatalah perawi Abu Nadar, "Aku tidak tahu yang dimaksudkan oleh sabdaan tadi adalah 40 tahun atau 40 bulan ataupun 40 hari, arba'ina yauman hari, ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun." Okey. Maka lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lihat kepada Qawata, baris yang akhir. Baris yang akhir. Jumpa tak wal muradu? Maka kata para ulama, larangan untuk lalu di hadapan orang yang solat adalah hanya ketika mana melintasi secara melintang. Bila lintas daripada kanan ke kiri ataupun daripada kiri ke kanan. Amma idza masya baina yadayhi, kalaulah dia lalu depan orang solat pada waktu itu jalan ke depan, pada waktu itu dia jalan ke depan, maka pada waktu itu tidaklah termasuk dalam riwayat ini. Walaupun dia lalu belakang dia orang solat, tapi dia nak keluar daripada masjid contohnya, dia lalu ke depan nak ambil Al-Quran ke, maka itu tak termasuk dalam amaran orang yang lalu di hadapan orang yang solat. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Juhaim adalah hadis yang hasan sahih dan telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, "La an yaqifa," berdirinya salah seorang daripada kamu selama 100 tahun, "khairul lahu min an yamurra baina yaday akhih," lebih baik daripada dia berjalan di hadapan orang yang solat, saudaranya yang solat. Maka tak digalakkan lalu depan orang yang solat yang tidak ada penghadang. Wal amalu alaihi, dan amalan di atas hadis ini di sisi ahli ilmu, karihu, mereka tidak menyukai, mengatakan makruh al-murur, untuk melintasi di hadapan orang yang solat. Walam yarau, dan mereka tidak berpandangan anna zalika yaqta'u salatar rajul, lalu perbuatan lalu di depan orang solat tidak membatalkan solat seseorang tersebut. Muka surat yang baru, muka surat 236, kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih semua, apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.